Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi di dalam sesi pengajian kita, perkongsian kita, tadabbur daripada setiap muka surat Al-Quran. Alhamdulillah pagi ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat 545 insya-Allah. Muka surat 545 kita telah sampai di sini dan kepada sahabat-sahabat semua yang di mana sahaja berada, masya-Allah, sama ada di Brunei Darussalam, sama ada di Semenanjung Malaysia, sama ada di Malaysia, sama ada di luar negara juga yang bersama-sama mengikuti sesi ini. Sama ada secara live sekarang ini ataupun juga mengikuti sesi ini di dalam recording yang akan datang. Di mana saja antum antuna berada, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyayangi saudara dan saudari semua. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang ada mempunyai kemudahan untuk membuka Al-Quran, dipersilakanlah berbuat demikian. Tetapi jika sekiranya sesiapa yang mendengar daripada MP3, daripada rakaman di dalam kereta dan sebagainya, sebab saya tahu ramai juga di kalangan kita yang berada dalam kereta pada ketika ini, maka selamat mendengar insya-Allah. Jangan buka Quran masa dalam kereta insya-Allah. Jadi hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah di dalam dua surah, kerana kita telah sampai ke penghujung surah Al-Mujadalah, dan kemudian kita akan masuk insya-Allah ke satu surah baru, iaitu surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. Jadi kita ada dua surah hari ini. Yang pertama ayat yang ke-22 daripada surah Al-Mujadalah, agak panjang, hampir separuh muka surat. Daripada muka surat ini adalah surah Al-Mujadalah, hanya satu ayat saja, itu ayat 22, dan kemudian kita akan masuk insya-Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 1 hingga 3. Masya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mengguidekan kita insya-Allah, dan kita menerima guide ini dengan membaca muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Sadaqallahul azim. Agak panjang sikit, minta maaf kerana ayat ini adalah separuh daripada muka surat. Ayat ini satu ayat saja, 22 ayat terakhir daripada surah Al-Mujadalah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang nak diberitahu dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-22 surah Al-Mujadalah ni, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang beriman. Kita ingat lagi insya-Allah, iaitu surah Mujadalah ini dan juga surah-surah yang ada di dalam juzuk yang ke-28 ini adalah surah-surah yang diberikan oleh ulama dengan temanya adalah al-intima. Al-intima. Intima ni artinya ialah keterikatan, rasa keterikatan kita dengan Islam. Jadi intimak kita kepada Islam ini bukan hanya kita cukup dengan kita sembahyang, kita puasa, kita zakat sahaja, tidak. Asum, usolli dan sebagainya. Kemudian aku menunaikan haji, tidak. Tetapi intimak ini lebih daripada itu. Intimak ni, apa yang wajib kepada kita sebagai orang Muslim adalah intimak artinya kita hendaklah merasai bahawa kita ni sebahagian daripada Islam tu. Kita mesti sayang pada Islam, kita mesti cinta pada Islam, kita hendaklah bersama dengan Islam, kita semegah dengan Islam, kita sebangga dengan Islam, kita rasa semua sekali itu adalah erti intimak. Sembahyang adalah salah satu daripadanya, puasa salah satu daripadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat 22 ni, ayat 22 surah Al-Mujadalah ni, apa dia? Iaitu nak ceritakan bagaimana sepatutnya kita nak mengapplykan intimak tu. Bagaimana kita nak menjadikan kita ni intimak, tak cukup syarat dia hanya kita ni, bukan cukup hanya dengan sembahyang puasa saja, tetapi mestilah kita merasai ada satu perasaan. Apa perasaan yang mesti ada di kalangan dalam hati orang yang beriman dan berintimak kepada Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini. Jadi Allah Taala mulakan dengan la tajidu, kamu tak akan dapati kauman, satu kaum. Allah Taala tak sebut kan
tak sebutkan orang beriman ke tak beriman pada mula-mula ni, tetapi Allah tak sebutkan dengan kauman. Perkataan kauman ni ada satu kaum. Jadi cara begini menurut tafsir Al-Wasit, dia kata adalah cara untuk menarik perhatian, untuk menarik orang supaya berfikirkan, wah, ada satu kaum yang mana begini sifatnya, wah, siapa kaum tu? Kemudian barulah Allah Ta'ala sebutkan mereka inilah orang-orang yang beriman. Jadi kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama sebutnya iaitu kan, kamu tak akan dapati satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Tengok disebutkan, kalau orang tu beriman dengan Allah dan hari kiamat, dia tak akan apa? Iaitu Allah tak sebut situ, yuwaduna. Dari sini kita kata mat yang mesti panjang lah, yuwadu, seperti sama dengan waladdallin. Tu kena panjang 6 harakat. Jadi yuwaduna man haddallah. Iaitu apa? Yuwadu ni daripada al-mawaddah. Al-mawaddah ni artinya ialah kasih sayang. Artinya ialah al-mahabbah. Jadi kamu tak akan dapati, walaupun bentuk ayat dia begitu, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya melarang. Tapi dalam bentuk kata yang lain. Melarang apa? Iaitu melarang memberikan mawaddah, melarang memberikan mahabbah kepada apa? Man haddallahu wa rasulah. Sesiapa yang hadda. Hadda tu ialah orang-orang yang kita sebut daripada ni, iaitu orang-orang yang tidak mahu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan Rasul. Jadi orang yang hadda, iaitu orang memusuhi, membenci, tak suka kepada Allah, tak suka kepada Rasul ni, kita sebagai orang beriman, salah satu daripada sifat orang beriman ialah tidak boleh merasa sayang kepada mereka, tak boleh merasa mawaddah kepada mereka, tak boleh merasa mahabbah kepada mereka. Ini penegasan daripada Al-Quran, sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sifat orang-orang yang beriman. Mereka tak boleh beri kasih sayang tu. Kemudian lagi penegasan yang lebih dahsyat lagi selepas daripada itu apa? Iaitu kita baca ayat selepas tu, walau kanu, walaupun mereka itu siapa? Aba'ahum, walaupun mereka itu ayah mereka, au abna'ahum, ataupun anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara mara mereka. Saudara maknanya adik-beradik mereka, kiri kanan lah, tak kira semak, sebapa, lelaki, perempuan ke, belah mak, belah ayah, au ashiratahum, ataupun keluarga mereka. Allah Ta'ala sebut sini 4. 4 maknanya 4 penjuru. Daripada atas, iaitu ayah, mak dan sebagainya, dan ke bawah, anak-anak kamu, ataupun kiri kanan kamu, iaitu adik-beradik kamu, dan juga saudara-saudara maru yang saudara-saudara mara kamu. Jadi ertinya di sini ialah, biasanya manusia ni kan yang paling rapat dengan dia ialah ayah dia, mak dia, kemudian anak-anak dia, anak lelaki, anak perempuan, kemudian tu mak saudara mara dia, adik-beradik dia kan, kakak dia, abang dia dan sebagainya. Itu orang yang rapat dengan dia, dan kemudian lagi orang yang rapat dengan dia ialah saudara mara dia. Tak kira jauh, dekat dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara-perkara ni apa? Iaitu walaupun mereka ini saudara kita, walau mereka ini adalah ibu bapa kita, jika sekiranya mereka menentang Allah, mereka menentang Rasul, maka kita tidak boleh memberikan mawaddah dan juga mahabbah kepada mereka. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ulama-ulama menyebutkan ada 2 perbezaan. Ada 2 poin. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkan tentang birrul walidain. Birrul walidain ni artinya ialah berbuat baik kepada ibu bapa, ihsan kepada ibu bapa. Wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu buat baik kepada ibu bapa kamu, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi ada setengah-setengah yang mengatakan bahawa ini ada kontradik, ada pertentangan. Di sana suruh buat baik kepada ibu bapa, sekarang di sini walaupun kalaulah mereka ini pun, sekalipun mereka ini adalah kafir, mereka ini tidak beriman, maka kita perlu juga berbuat baik kepada mereka. Tapi dalam ayat ni tidak boleh berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah, tidak bersama dengan Allah, tidak bersama dengan Rasul, walaupun mereka ini mak ayah kita, walaupun mereka ini anak-anak kita, walaupun saudara kita, walaupun adik-beradik kita. Macam mana pula? Jadi ulama kata ada 2 benda ni. Mawaddah, mahabbah ini adalah perasaan hati. Al-birru wal ihsan itu adalah luaran, zahirnya. Jadi artinya begini, artinya perasaan kasih sayang kepada ibu bapa, kalaulah mereka itu menentang Allah, menentang Rasul, tak boleh ada. Tak boleh ada perasaan kasih, perasaan sayang kepada mak bapak jika sekiranya mereka ini menentang Allah dan juga menentang Rasul. Tetapi dalam masa yang sama, kita mesti berbuat baik, birru dan juga ihsan kepada mereka dari segi luaran. Dari luaran maknanya kena buat baik, kena senyum ke dan sebagainya lah. Tetapi memberikan kasih sayang kepada mereka adalah tidak dibenarkan.
Hati. Itu kata sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya. Jadi sebenarnya tidak bertentangan luaran, dan tapi kena ingatlah yang luaran tadi tu berbuat baik kepada apa ialah sekadar perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Janganlah dia ajak makan babi, dia ajak makan benda yang haram, dia ajak minum, kita terima kerana birrul walidain. Tak boleh. Itu bertentangan. Dia suruh kita ni, misalnya kata aku tak sukalah kau ni kan, kalau perempuan kau ni pakai tudung lah, tak suka kan. Tak boleh ikut dia, sebab itu adalah bertentangan. Jadi kita kena birru dan juga ihsan kepada ibu bapa walaupun mereka ni kafir, tetapi memberikan mawaddah. Ayat ini dikatakan turun kepada seorang sahabat. Bukan seorang sahabat saja sebenarnya, ada banyak riwayat, tetapi yang masyhur ialah berlaku kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah, seorang sahabat Nabi yang telah membunuh bapanya dalam peperangan Badar. Jadi dia sedih. Tetapi turunlah ayat ini. Ayat ini apa? Oleh kerana ayah dia ni telah menentang Allah, menentang Rasul bersama dengan pihak yang kafir. Lalu masuk dalam peperangan tu dan melawan dengan orang Islam. Jadi terpaksalah Abu Ubaidah. Jadi dia sedih kan, kenapa? Dia terpaksa bunuh ayah dia kan. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala nak mengobati perasaan orang-orang yang beriman. Kena ada terpaksa kena buat benda tu. Kenapa? Kerana kasih sayang, hubbullah, hubbur rasul hendaklah a'la ala kulli syai. Hendaklah lebih tinggi daripada segala, iaitu kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Turut perintah Allah, turut perintah Rasul mestilah diletakkan lebih tinggi lagi daripada mak ayah. Mak ayah betul yang melahirkan kita dan sebagainya, perlu disayangi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala patut dituruti. Kenapa? Dialah yang menciptakan kita, dialah menjadikan kita. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah Taala emphasizekan, tekankan di sini bahawa apa? Orang beginilah orang-orang yang Allah Taala akan beri iman kepada mereka. Kataba fi qulubihimul iman, dalam hati mereka capkan, tanamkan dalam hati mereka itu iman. Wa ayyadahum biruhim minhu. Wa ayyadahum, ulama tafsir seperti Jalalain disebutlah wa ayyadahum, iaitu wa asbatahum. Wa asbatahum biruhim minhu, iaitu binur, dengan cahaya. Cahaya tu daripada Allah. Ruh tu bukan ruh, tapi ruh maksud itulah cahaya. Iaitu cahaya diberikan kekuatan kepada orang Muslim, kepada orang-orang yang beriman apabila dia berjaya melaksanakan perkara-perkara ini. Jadi Allah Ta'ala beri kekuatan dia sehingga meneguhkan dia. Asbatahum binurin minallah Subhanahu Wa Ta'ala wa yudkhiluhum, dan kemudian janji Allah Ta'ala lagi diberikan apa? Yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan dalam syurga, khalidina fiha, kekal dalamnya, radhiyallahu, kemudian redha pula Allah Ta'ala, redha, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah suka kepada mereka, Allah menerima mereka, Allah, dan mereka ni pula suka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya sini kita tengok banyak sangat kan limpah kurnia Allah Taala apabila seseorang itu memberikan mawaddah kepada Allah lebih tinggi daripada mawaddahnya kepada orang-orang yang menentang Allah ni. Maknanya orang-orang walaupun siapa pun mereka, kaum kerabat dengan nasab, keturunan dan sebagainya, itu adalah merupakan satu ketetapan Allah yang Allah Ta'ala jadikan kita ni ada bertali-tali hubungan di antara satu sama lain dalam hidup kita ni. Itu adalah satu kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Cuma ianya tidak bolehlah lebih tinggi daripada kasih sayang kita, kecintaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seterusnya itulah yang terakhirnya Allah Ta'ala kata apa? Iaitu Allah Ta'ala ulaika, itulah sebenarnya ulaika hizbullah, itulah sebenarnya yang mereka-mereka yang dipanggil sebagai gerombolan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu geng Allah Subhanahu Wa Taala, atau dalam bahasa moden hizbun ialah parti Allah, iaitu grup Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut parti takut salah faham pula parti kenapa kan, tapi maknanya hizbu tu maknanya ialah grup yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kumpulan Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Dan orang-orang yang bersama dengan Allah, geng Allah itu, kumpulan Allah itu, itulah orang-orang yang muflih. Jadi insya-Allah mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang merupakan hizbullah, orang-orang yang merupakan kumpulan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi kumpulan-kumpulan yang sebelum daripada ni, ayat sebelum ni yang kita baca, muka surat sebelum ni, iaitu hizbus syaitan. Jadi itu lawan ada hizbus syaitan, ada hizbullah. Apa sifat hizbus syaitan telah kita bacakan sebelum daripada ni, dan kemudian tu kita baca hari ini tentang hizbullah.
Alhamdulillah, tamat kita daripada surah Al-Mujadalah ni dan kita akan masuk kepada surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ni adalah merupakan salah satu daripada surah yang turun di Madinah, dan turunnya ialah pada tahun yang keempat pada tahun yang keempat hijrah Nabi SAW. Jadi semasa Nabi berhijrah, selepas tahun yang kedua berlakulah perang Badar. Kemudian tahun yang ketiga berlakulah peperangan Uhud. Di antara peperangan Badar dengan peperangan Uhud di Mekah, di Madinah ni, di Madinah ni ada 3 kumpulan Yahudi. 3 kumpulan Yahudi telah mendiami Madinah. Yang pertama ialah Bani Qainuqa, yang kedua ialah Bani An-Nadir, dan yang ketiga ialah Bani Quraizah. Ikut turutan tu saya sebut ni, iaitu kerana apa? Kerana kumpulan yang pertama sekali yang diusir, iaitu apa? Iaitu Bani Qainuqa. Yang kedua ialah Bani An-Nadir. Kemudian yang ketiga yang dibunuh kerana kejahatan mereka ni ialah Quraizah. Jadi yang pertama Qainuqa telah selesai dah. Kita tak cerita di sini tentang Bani Qainuqa, minta maaf, Bani Qainuqa. Dan kemudian selepas daripada itu ada satu Bani lagi, Bani An-Nadir. Kita nak cerita sekarang ni Bani An-Nadir. Surah Al-Hasyr ni keseluruhan surah ini adalah turun untuk menceritakan tentang Bani An-Nadir. Iaitu kerana itulah sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa surah ini juga dipanggil sebagai surah An-Nadir. Surah An-Nadir. Kerana apa? Kerana ianya diturunkan selepas daripada peristiwa Bani An-Nadir. Kita cerita sikit tentang Bani An-Nadir ni dalam masa yang diberikan dalam kesempatan ini supaya kita faham Kerana apa? Kerana cerita ni sangat-sangat berkaitan dengan surah ini. Surah Bani An-Nadir ini adalah Bani yang tinggal, satu kumpulan Yahudi yang tinggal di sebelah tenggara. Tenggara Madinah Al-Munawwarah. Tenggara maknanya di sebelah, kalau dapat syarq janub syarq. Iaitu tenggara, dan mereka ni agak jauh daripada Madinah. Agak jauh ni bukanlah jauh berapa ratus kilometer, bukan. Tapi maknanya zaman dahulu kota Madinah tu kecil je. Kalau ikut sekarang ni Bani An-Nadir tu dah, kampung Bani An-Nadir tu dah masuk dalam Madinah. Tapi dulu ni dikira macam di luar sikit lah daripada Madinah kan, daripada kota Madinah tu. Kota Madinah tu kecilnya. Jadi maknanya di luar tu tinggallah Bani An-Nadir, dan dikira mereka sebagai penghuni Madinah lah. Kemudian Bani An-Nadir ini ada seorang ketua dia, nama dia Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni selepas daripada peperangan Badar, dia telah pergi ke Mekah. Dia pergi jumpa dengan Abu Sufyan dan sebagainya, dan dia ceritakan, dia kata dia pun kutuk-kutuk lah kan. Dan orang tanya Ka'ab bin Ashraf ni, orang-orang Mekah tanya dia, orang-orang kafir Mekah, orang musyrik ni tanya, siapa yang lebih betul, Muhammad ke betul ataupun ni? Sebab ni pandai Ka'ab bin Ashraf ni, dia pergi menangis-nangis, dia pergi dia cerita, kesianlah kamu ni, matilah orang kamu ni di Badar dan sebagainya. Jadi dia pun orang tanya dia kata, wahai Ka'ab bin Ashraf, siapa yang lebih betul, kami ke, ni orang-orang musyrik tanya kan, kami yang menyembah berhala ni ataupun Muhammad? Kata Ka'ab bin Ashraf apa? Dia kata, kamu lebih betul. Tengok kan tak, ahda sabila, dia kata kamu lebih betul. Padahal dia Yahudi, dia tahu kan tak bahawa Muhammad ni adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan yang satu dan sebagainya. Dia Yahudi adalah percaya kepada Tuhan yang satu. Dan kemudian selepas daripada itu, apa yang terjadikah? Dia balik ke Madinah, dia kutuk-kutuk lagi kan. Dia sebutkan tentang kejahatan, dia sebutlah tentang keburukan. Dia kata ni buruk, dia mencela-cela lah maknanya. Mencela-cela apa ni? Mencela-cela Nabi, mencela orang mukmin, mencela perempuan-perempuan mukmin. Dia kata bahasa-bahasa yang lucah dan sebagainya lah. Dia buat kan, dia viral kan pada masa tu, walaupun tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, tak ada Facebook, tak ada IG kan. Jadi dia viral kan. Jadi Nabi SAW tahu benda ni. Apa yang Nabi kata? Nabi kata apa? Nabi kata Man li Ka'ab bin Ashraf. Man tu maksud apa? Siapa yang boleh hapuskan dia ni? Kalau tak dibiarkan ni, dia habis, dia merosakkan semua kan. Dia cela, dia kutuk Nabi, dia kutuk Allah sebagai, semua dia kutuk orang Islam ni. Jadi bangunlah beberapa orang sahabat yang diketuai oleh Muhammad bin Maslamah. Masyhur dalam sejarah Masyhur dalam sejarah, iaitu Muhammad bin Maslamah ni adalah seorang yang memang kita nak kata memang penembak tepat lah kalau pada hari ni kan, memang pandai dia. Lalu dan juga ada lagi seorang yang bernama Abu Na'ilah. Abu Na'ilah ni adalah saudara sesusu kepada Ka'ab bin Ashraf. Jadi akhirnya dia pun pergilah pada waktu malam, cerita tu panjang. Jadi dia pergilah, maka dia pergi pujuk-pujuk, dan pada masa tu Ka'ab bin Ashraf baru kahwin. Jadi isteri dia kata janganlah keluar. Tapi datang Muhammad bin Maslamah ni
Muhammad bin Maslamah ni sebelum dia pergi berjumpa dengan Ka'ab ni, dia beritahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak aku nak cakap beberapa perkara tentang kau, macam nak ceritakan tentang buruk-buruk engkau lah, boleh tak sikit? Dia kata. Nabi SAW kata, okay, no problem, cool, katakan, teruskan. Jadi dia pun pergi dan dicelalah Nabi di depan Ka'ab tu, menipulah kan. Dia kata, apalah Muhammad ni, dia nak minta ni lah, aku ni terbeban betul lah, boring lah betul dengan Muhammad ni kan, sejak dia datang ni menyusahkan kami lah gini-gini, jadi aku terpaksa bayar ni lah. Kata, boleh nak minta hutang sikit? Kata Ka'ab bin Ashraf, kau boleh minta hutang, kau boleh, aku boleh beli hutang, tapi dengan syarat kau. Jadi panjanglah cerita tu, saya tak ceritakan dari sini kan. InsyaAllah kalau ada kesempatan, InsyaAllah kita baca, kita ceritakan benda ni dalam sesi sirah, sesi sirah di Masjid Beribi, InsyaAllah pada setiap hari Rabu. Ni iklan sikit, iklan sikit. Jadi seterusnya, apa tu? Lalu selepas daripada tu, pada waktu malam, pada bulan, ketika bulan 14 hari bulan terang pada masa tu, keluarlah dia jumpa, lalu dipeluk konon-konon peluk, tapi dia keluarkan pisau, dia tikam Ka'ab bin Ashraf ni. Jadi matilah Ka'ab bin Ashraf, ketua orang-orang Bani An-Nadir ni. Jadi jadi sedihlah dia. Jadi orang-orang Bani An-Nadir ni dah start takut kan sebenarnya kan. Tapi mereka tetap jahat lagi. Ada dua orang lagi ketua mereka Bani An-Nadir ni. Yang pertama nama dia Huyai bin Akhtar. Huyai bin Akhtar. Yang kedua nama dia ialah Salam bin Abil Haqiq. Salam bin Abil Haqiq. Jadi orang Yahudi ni pada masa tu ramai nama Salam nama Salam Tapi nama sebab mereka ni orang Arab kan. Mereka ni dah bertukar menjadi bahasa Arab dan sebagainya. Jadi lalu apa yang berlaku ialah selepas daripada peperangan Uhud, lalu berlakulah satu perkara, iaitu apa? Ada seorang ni kan yang telah membunuh iaitu nama dia Amru bin Umayyah Al-Dhamari. Dia ni telah membunuh. Jadi dalam perjanjian sebenarnya, jadi minta maaf lah saya nak ringkaskan sikit lah kan. Dalam perjanjian di antara Nabi dengan orang Yahudi, kalau apa-apa berlaku pembunuhan dan sebagainya, dan kalau kena bayar diat, kalau orang Islam mesti kena bayar diat, maka mestilah dikongsi bersama-sama di kalangan orang-orang di Madinah tu. Jadi Nabi SAW pergilah ke tempat kubu dia ni, ke kampung Bani An-Nadir, untuk minta untuk diat tu, nak beritahulah bahawa kena bayar diat gini, jadi kamu kena bayarlah sikit dan sebagainya. Jadi bila Nabi SAW duduk di tepi kota dia tu, di luar kota tu, orang Yahudi masuk ke dalam, tak apa, sekejap, dia kata kami nak minta izin sekejap lah, kami nak bincang sekejap baguslah, kami akan beri. Dia naik masuk ke dalam kota dia, apa dia buat? Dia berbisik sama-sama mereka, jom kita bunuh Muhammad, dia kata. Ini tak ada ni, sebab dia duduk tu, Nabi tu masa tu duduk di bawah kubu tu kan. Jadi kalau kita naik atas kubu tu, kita boleh lontar batu, jatuh atas Muhammad tu, mati dia. Jadi itulah plan mereka. Jadi ada di kalangan mereka ni sebenarnya tak setuju. Tak setuju. Iaitu apa? Tak setuju kita ni, iaitu nama dia Salam juga, Salam bin Mishkan nama dia. Dia kata tak setuju, jangan, dia kata bahaya, nanti Tuhan dia beritahu dia kan. Tapi mereka ni tetap juga nak apa? Nak ada seorang tu Amru bin Jihash. Dia kata, dah, aku akan lontar batu. Jadi sebelum daripada mereka melaksanakan perbuatan mereka itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan segera tiba-tiba Nabi yang pada masa itu Nabi, Umar, Abu Bakar semua ada di situ kan. Tiba-tiba Nabi lari daripada tempat tu dan terus masuk balik balik ke Madinah. Balik ke Madinah, sahabat-sahabat mula-mulanya pelik kan. Kenapa Nabi ni tiba-tiba kan bertolak terus balik ke Madinah kan, tanpa apa-apa perjanjian, tak selesai lagi ni dengan orang Yahudi ni. Orang Yahudi pada masa tu mula takut dah. Padan dah, dia kata. Mereka tahu Tuhan dia dah beritahu dah kepada Muhammad ni. Jadi apa yang berlaku, Nabi Muhammad SAW Nabi kita SAW telah beritahu kepada Abdullah bin Maslamah lagi kan. Dia kata apa? Iaitu dia kata, kamu pergi, kita beritahu kepada Yahudi tu, kita bagi amaran, sama ada kamu keluar daripada sini ataupun kalau kamu tak keluar juga, kamu akan dibunuh nanti. Kerana kamu telah merosakkan perjanjian, mencabut perjanjian yang telah kita buat. Jadi mereka tak nak keluar. Bila sampai tu mereka berkeras kan. Mereka rasa tak apa. Okey. Kita kuat. Kita kuat apa? Kubu kita kuat, dia kata. Kubu kita, mereka tak boleh masuk dalam kubu kita. Pada masa tu di dalam kubu tu, dalam kota orang Yahudi Bani An-Nadir ni sangat banyak senjata-senjata kan. Mereka simpan, mereka buat dalam tu kan. Jadi orang Islam pun pada mulanya kan, boleh ke kita ni kan pergi kepada kubu mereka ni kan. Jadi kita boleh tawan ke mereka ni kan. Jadi bila beri amaran tu, mereka yakin, orang Yahudi yakin kan, orang Islam takkan boleh masuk ke kubu kita ni. Jadi
Muhammad bin Maslamah balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tak nak keluar juga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar tentera lalu mengepung. Kepung inilah nama dia Al-Hashru. Al-Hashru tu makna kepungan. Kepungan. Jadi lalu dikepunglah kota tempat tinggal orang-orang Bani An-Nadir ni selama, ada yang kata 6 hari, ada yang kata 15 hari. Jadi makna antara 6 hingga 15, ada pendapat-pendapat lah yang mengatakan situ kan. Itu tak apalah kita kan. Tapi semasa pengepungan tersebut sangat sukar nak masuk kan. Sangat sukar nak nak buat operasi tu. Kenapa? Kerana dikeliling kota mereka tu ada banyak pokok kurma. Banyak pokok kurma yang menyebabkan kesusahan berlaku, nak pergi susah. Jadi pada masa itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk ditebang pokok-pokok kurma tu. Bila dilihat ditebang pokok-pokok kurma tu, maka orang-orang Yahudi dalam kota tu mula merasa takut. Jadi bermulalah kisah ni insya-Allah. Jadi marilah insya-Allah kita baca sama-sama. Masa ada sekejap lagi insya-Allah, dalam masa 5 minit lagi kita akan cuba baca ayat 1 sehingga ayat 3. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan subhanallah. Telah bertasbihlah, nak menceritakan bahawa semua benda yang ada di keliling kita ni, keliling manusia ni sebenarnya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah aziz dan juga hakim. Dimulakan surah ini dengan ceritakan pasal tasbih, nak menunjukkan bahawa semua ni adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih di sini bukan tasbih hanya memuji, tapi tasbih sini majoriti ulama kata tasbih sini adalah tasbih hakiki. Hakiki itu artinya apa? Memang betul-betul bertasbih. Cuma bahasa kita tak faham. Macam mana rumput ni bertasbih? Wallahu alam. Kita tak tahu. Tapi mereka bertasbih. Burung macam mana? Kan burung yang ada bunyi tadi kan. Bila saya nak bercakap je dia bunyi kan. Itu sedang bertasbih. Cuma kita tak faham bahasa dia. Jadi Nabi Sulaiman Allah Ta'ala beri faham. Tapi kita tak faham. Tak apa. Tapi kita yakin bahawa batu-batu ini bertasbih semua sekali. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Kemudian wahwal azizul hakim. Kemudian terus Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Allah Ta'ala nak ceritakan dia berkuasa. Dialah yang mengeluarkan. Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kafir daripada ahli kitab, iaitu Bani An-Nadir. Daripada mana? Min diyarihim, daripada rumah mereka. Bukan kamu yang boleh keluarkan. Sebab apa nak keluarkan tu, macam orang Islam mula-mula rasa macam tak mungkin mereka ni boleh keluar. Macam mana nak tarik keluar mereka ni daripada kota mereka, sedangkan kota mereka ni kuat, mereka ni banyak senjata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Allah Taala boleh buat semua benda. Tak ada benda yang mustahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini nak ceritakan kepada kita lah bahawa kan atas dunia ni insya-Allah kan no problem. Kalau Allah Ta'ala izin boleh buat. Kadang-kadang benda yang mustahil pada pandangan kita. Jadi Allah Ta'ala kata dia yang mengeluarkan. Di awalil hasyri. Ulama kata sini pada permulaan pengepungan, hasyri, penghalau-halau. Kepung dan juga halau. Menghalau. Jadi halau ni, orang Bani An-Nadir ni akhirnya dibenarkan untuk keluar sehelai pinggan dan juga membawa barangan di atas unta mereka sahaja, tanpa bawa senjata. Lalu mereka pun keluar. Pergi ke mana mereka ni? Pergi ke Khaybar. Jadi itu adalah pengusiran yang pertama. Kepung dan juga usir yang pertama, tu nama dia ialah awalil hasyri. Kemudian berlaku yang kedua pula, iaitu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu Umar telah menghalau semua orang-orang Yahudi ni daripada Khaybar untuk keluar daripada tanah Arab ni. Lalu ada mereka pergi ke Syam, mereka pergi tu, dan sampailah sekarang ni itulah mereka yang Arab Yahudi yang tinggal di negara yang mereka kata ini negara mereka tu, iaitu di Palestin. Jadi sekarang ni Allah SWT kata li awwal ma zanantum an yakhruju. Tengok kan Allah Taala sebutkan ma zanantum an yakhruju. Kamu tak sangka pun mereka boleh keluar. Maknanya kalau kita tengoklah pada hari ini kan, kadang-kadang kita tengok kuasa besar, kita tengok ini dan sebagainya, kita rasa macam tak mungkin terkalah dengan senjatanya, dengan ininya. Tapi kita yakin Allah Taala boleh buat semua benda. Jangan takut kan, kita yakin. Tapi of course lah, wa'iddu lahum mastata'tum, kita kena ada persediaan, kita ada kebijaksanaan, kita kena belajar, kita kena ini dan sebagainya kan. Tetapi kita janganlah merasai bahawa mereka ni hebat segala-galanya kan, maka mereka mampu boleh buat apa saja kan. Boleh tak? Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih hebat daripada mereka. Jadi ma zanantum an yakhruju. Orang Islam rasa tak boleh, mereka tak akan keluar daripada kubu mereka tu. Tak, Allah Ta'ala boleh. Akhraja, huwallazi akhraja. Jadi Allah Ta'ala kata lagi apa? Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka pula daripada luar, kita ni orang Islam yang sedang mengepung ni, mereka tak akan keluar. Yang dalam pula tu orang Yahudi pula merasa apa? Yakin sangat mereka tu. Dengan apa? Husun mereka. Husun ni kota mereka. Dengan tembok-tembok fort mereka tu kan, mereka rasa orang tak akan boleh tembus fort mereka yang hebat tu. Jadi fa'ata, tapi tengok kan apa yang Allah Ta'ala buat. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu.
Allah boleh mendatangkan kepada mereka satu benda yang mana mereka tu tak sangka-sangka. Bagaimana manusia ni boleh kalah dengan hati kan? Hati ni dalam diri mereka. Kota menjadi pelindung mereka. Kadang-kadang orang tu dia kata, oh kota ni boleh melindung mereka. Tapi ingat kan, Allah Ta'ala yang menjaga hati mereka. Allah Ta'ala boleh mendatangkan kekalahan daripada hati mereka. Hati mereka macam mana? Iaitu Allah Ta'ala sebut kan, wa qazafa fi qulubihimir ru'ba. Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati mereka ni perasaan takut. Takut apa? Mereka mula teringat apa? Zaman setahun lepas, iaitu Ka'ab bin Ashraf. Peristiwa ni berlaku pada bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal tahun yang keempat. Pada tahun lepas, selepas daripada peperangan Badar, ni lepas peperangan Uhud. Selepas peperangan Badar dulu, ketua mereka telah dibunuh, Ka'ab bin Ashraf. Pada masa tu mereka mula takut. Kalaulah kata ketua kita pun boleh dibunuh oleh Muhammad dan tentera-tenteranya, jadi sekarang ni pula ni kan, takut. Jadi datang takut mereka, walaupun kota mereka kuat. Jadi Allah Ta'ala campakkan perasaan takut tu dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum wa biaidihim wa aidil mu'minin. Lalu mereka telah merosakkan rumah-rumah mereka. Mereka sendiri yang akhirnya menyerah kalah. Dan apabila mereka menyerah kalah, mereka ni orang Yahudi. Orang Yahudi memang itulah kan, mereka tak tinggalkan dalam keadaan elok. Semua rumah tu dia robohkan. Tengok kan, dia tak nak orang Islam datang menggunakan rumah mereka ni. Hingga kan semua benda dia boleh cabut, dicabut. Pintu rumah dikatakan, atapnya, galang atapnya, kayu semua diangkat, naik ke atas unta. Dan dikatakan pada masa itu mereka telah mengangkut barang-barang mereka 600 ekor unta muatan. 600 ekor unta muatan, barang-barang mereka semua letak atas unta mereka tu. Mereka berjalanlah keluar pergi ke Khaybar. Jadi diusir daripada Madinah. Jadi siapa yang merosakkan rumah mereka? Mereka sendiri yang merosakkan rumah mereka, menghancurkan. Yukhribuna buyutahum wa biaidil mu'minin. Allah Ta'ala sebutkan wa aidil mu'minin, dan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Jadi dalam peperangan disebut fa'tabiru ya ulil absar. Allah Ta'ala sebut sini fa'tabiru ya ulil absar, wahai orang-orang yang berfikir. Bukan orang yang mempunyai mata. Absar tu maknanya asalnya ialah mata, tapi maknanya yang berfikir, yang melihat, yang boleh merenung, kita boleh mengkiaskan, iaitu ambil pengajaran dah. Ambil pengajaran sini apa? Iaitu wahai orang Islam, yang nombor satu, kita nak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala boleh buatnya. Yang kedua, orang Yahudi, musuh-musuh Islam kan, yang jahat, yang menentang Islam, kita jangan sangka bahawa mereka ni sangat kuat sehingga kita tak mampu. Tak, kita yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, kita mestilah bersedia. Kita mestilah melaksanakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu dengan belajar hebat-hebat, dengan membina teknologi kita, membina tamadun kita, membina kekuatan kita kan, dan kemudian selepas itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaula an kataballahu alaihimul jala la'azzabahum fid dunya. Allah Ta'ala sebut sini dalam ayat yang ketiga surah Al-Hashr ni, kalaulah Allah Ta'ala tidak menetapkan mereka ini dihalau, al-jala tu maknanya dikeluarkan daripada negeri tu, la'azzabahum fid dunya, nescaya mereka akan diazabkan di dunia. Setengah ulama kata ialah la'azzabahum fid dunya, mereka diazabkan di dunia ini. Apa maksudnya? Ialah mereka akan dibunuh, sebagaimana yang berlaku selepas daripada itu, iaitu apa? Kaum Bani Quraizah yang telah dibunuhkan. Kenapa? Kerana mereka jahat, kerana mereka nak bunuh orang Islam, kerana mereka nak belot semasa orang Islam dalam saat-saat genting semasa peperangan Ahzab. Walahum fil akhirati azabun nar, dan di hari akhirat mereka akan mendapat azab neraka. Maka akhir itu adalah akhir daripada ayat yang ketiga. InsyaAllah jumpa lagi di sesi yang akan datang, InsyaAllah dalam sesi tafsir muka surat kita. InsyaAllah jangan lupa untuk share semua kepada kawan-kawan semua. Letakkan link untuk sesi kita ni di dalam semua Facebook, dalam IG antum, Antuna semua, sahabat-sahabat semua kan. Semoga antum, Antuna semua dapat pahala, InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada hidup kita, menjadi panduan, mengambil panduan daripada Al-Quran. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.